Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Untuk fokus kita kali ini iaitu bab yang ke-6 bagi silibus tingkatan 5 berkaitan dengan pertumbuhan, pembiakan dan juga pertumbuhan tumbuhan berbunga. Dan dalam topik ini seharusnya anda dapat menerangkan bagaimanakah proses pembentukan debunga. Di manakah proses ini berlaku? Jadi, dia berlaku di dalam enter. Jadi, untuk menerangkan proses ini, semasa perkembangan enter, terdapat sekumpulan tisu turut tumbuh di dalam setiap lobul untuk membentuk 4 pundi debunga. Dan di dalam setiap pundi debunga itu terdapat beratus-ratus sel induk debunga atau juga dikenali sebagai sel induk mikrospora yang diploid. Jadi, sel induk mikrospora ini pula dia akan membahagi secara meiosis menghasilkan 4 sel mikrospora yang haploid. Jadi, keempat-empat sel mikrospora ini kita akan sebut sebagai tetrad. Yang mana setiap sel dalam tetrad ini akan berkembang membentuk debunga. Dan nukleus di dalam debunga itu akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan sel dengan 2 nukleus, iaitu nukleus penjana dan juga nukleus kutub. Nukleus tiub. Ini pula adalah proses pembentukan pundi embrio. Di manakah pundi embrio ini berlaku? Ia berlaku di dalam ovul. Jadi sel induk megaspora yang bersifat diploid, dia akan membahagi secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Namun daripada 4 sel megaspora tadi, 3 sel akan merosot dan hanya 1 sel megaspora yang akan berkembang. Jadi nukleus dalam sel megaspora yang berkembang ini akan bermitosis sebanyak 3 kali bagi menghasilkan 8 nukleus. Jadi 8 nukleus ini, 3 daripadanya akan bergerak ya, ke hujung pundi embrio untuk membentuk 3 sel antipodal, dan 3 lagi dia akan bergerak ke hujung yang bertentangan untuk membentuk 2 sel sinergid dan juga 1 sel telur. Dan yang berada di tengah itu merupakan nukleus kutub. Ini adalah contoh soalan struktur berformat SPM. Jadi kalau kamu diberikan rajah seperti ini, pertama sekali kamu hendaklah membuat label ya. Walaupun tidak dikehendaki di dalam soalan untuk melabel semua huruf, tapi adalah lebih baik sekiranya kamu melabelkan semua komponen yang ada pada rajah. Dan dalam soalan ini S1 memang diminta untuk kamu menyatakan apakah R dan apakah Q. Jadi kalau kamu sudah label semua, jadi mudahlah untuk kamu berikan jawapan, yaitu R adalah tiub debunga dan Q merupakan gamet jantan. Bila ditanya apakah proses ini, proses di mana P itu mendarat dan melekat pada stigma, jadi kamu boleh jawab pendebungaan ataupun pollination. Soalan seterusnya, ini merupakan rajah bagi proses pembentukan debunga.
Jadi kamu diminta untuk menghuraikan proses ini. Jadi tips yang cikgu boleh bagi, kamu jawab dengan menggunakan ayat yang pendek-pendek dan jangan sekali-kali mengulang fakta, ya. Oke, maksud cikgu ialah kamu nyatakan dahulu bahwa sel induk debunga itu melalui proses meiosis membentuk tetrad debunga. Barulah kamu mention nukleus setiap tetrad debunga mengalami mitosis menghasilkan 2 nukleus. Untuk soalan yang ke C, kamu diminta untuk menghuraikan proses yang berlaku apabila struktur Q memasuki ovul. Jadi kamu nyatakan dahulu bahwa proses ini merupakan proses persenyawaan ganda 2. Barulah kamu mention yang gamet jantan itu akan mensenyawakan sel telur lalu membentuk zigot diploid. Manakala satu gamet jantan lagi akan bergabung dengan nukleus kutub membentuk nukleus endosperma triploid. Jadi wajib bagi kamu mention perkataan diploid untuk zigot diploid dan wajib juga mention triploid untuk nukleus endosperma triploid. Tri itu bermaksud ada 3, gabungan 3 nukleus, yaitu 2 daripada nukleus kutub dan 1 lagi daripada gamet jantan. Oke, satu lagi soalan esei, di mana kamu diminta untuk membanding dan membezakan antara proses pada raja 9.1 dan 9.2. Jika kamu lihat pada raja ini, 9.1 merupakan proses pembentukan butir debunga dan 9.2 merupakan proses pembentukan pundi embrio. Jadi untuk mendapat 10 markah, kamu hendaklah menyatakan persamaan dan juga perbezaan. Kerana kata arahan dalam soalan ini adalah bandingkan. Persamaan, kedua-duanya menjalankan proses mitosis, kedua-duanya menjalankan proses meiosis, dan kedua-duanya menghasilkan gamet. Apakah pula perbezaan antara kedua-dua proses ini? Raja 9.1 merupakan proses pembentukan debunga, manakala 9.2 merupakan proses pembentukan pundi embrio. Jika perbezaan Anda betul dan sepadan, jadi Anda akan mendapat 1 markah. Perbezaan yang kedua, Raja 9.1 melibatkan sel induk mikrospora, manakala 9.2 melibatkan sel induk megaspora. Dan kamu boleh menggunakan teknik 5 wife, 1 husband untuk menjawab soalan ini. Oke, 5 wife. W yang seterusnya itu adalah where. Jadi di mana proses ini berlaku? 9.1 berlaku di ente, manakala proses pembentukan pundi embrio pada 9.2 berlaku dalam ovul. Dan untuk mendapat markah maksimum, kamu kena tambah lagi, di mana 9.1 dia punya nukleus butir debunga menjalankan mitosis hanya sekali sahaja, manakala pada 9.2 nukleus sel megaspora menjalankan mitosis sebanyak 3 kali. Itulah kenapa dia boleh menghasilkan sehingga 8 nukleus. 9.1 setiap tetrad berkembang menjadi butir debunga. 9.2 hanya 1 sel megaspora dapat berkembang. 9.1 menghasilkan 2 nukleus, manakala 9.2 menghasilkan 8 nukleus. Jadi jika semua betul, kamu dapat markah untuk persamaan dan markah perbezaan. Jadi kedua-duanya dicampur dan kamu akan dapat markah penuh ataupun markah maksimum, iaitu 10/10. Ini pula satu lagi
contoh soalan esei yang meminta kamu untuk menghuraikan jenis persenyawaan yang ada yang ditunjukkan pada Rajah 10.1. Jadi, cikgu cadangkan kamu mention dulu jenis persenyawaan, iaitu persenyawaan ganda 2. Barulah kamu buat penerangan bermula daripada tiup debunga yang menembusi ovul melalui mikropil. Jadi, bila tiup debunga berjaya menembusi ovul, jadi kedua-dua gamet jantan akan masuk ke dalam pundi embrio, di mana satu daripada gamet jantan itu akan mensenyawakan sel telur, menghasilkan zigot diploid, dan gamet jantan kedua akan bercantum dengan dua nukleus kutub membentuk nukleus endosperma triploid. Jadi jika semua poin ada, kamu akan dapat 4 markah penuh. Ini satu lagi contoh soalan esei di mana kamu diminta untuk menerangkan peranan proses persenyawaan ganda 2 untuk kemandirian tumbuhan berbunga. Jadi kamu boleh mention kepentingannya ataupun peranannya antara lain. Yang pertama, membolehkan maklumat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, persenyawaan satu gamet jantan dengan sel telur menghasilkan zigot yang diploid bagi memulihkan keadaan haploid dalam gamet. Dan yang ketiga, peranannya adalah untuk membenarkan percantuman satu lagi gamet jantan dengan dua nukleus kutub bagi menghasilkan tisu endosperma yang akan digunakan semasa perkembangan embrio. Jadi bagian tadi, perkongsian cikgu berkaitan dengan pembiakan dan pertumbuhan bagi tumbuhan berbunga. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada Anda untuk menguasai lebih baik dalam subtopik ini.